Baik, di sebalik kepesatan sistem pengangkutan moden dan dominasi perkhidmatan e-panggilan, beca terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara ikon pelancongan paling sinonim dengan Pulau Pinang dengan menawarkan pengalaman unik yang menghubungkan pelancong dengan sejarah, budaya dan warisan Georgetown. Meskipun bukan lagi pengangkutan pilihan penduduk tempatan, beca kini berkembang menjadi produk pelancongan yang bernilai tinggi khususnya di sekitar Lebuh Armenian dalam tapak warisan dunia UNESCO sekaligus menjadi sumber rezeki kepada pengayuh yang masih setia mempertahankan warisan itu. Bagi pengayuh beca yang mahu dikenali sebagai Ciko, 70 tahun, profesion yang diceburinya sejak lebih 4 dekad lalu bukan sekadar mencari nafkah, malah menjadi amanah untuk memastikan identiti pelancongan Pulau Pinang terus hidup dan dihargai generasi akan datang. Anak jati Pulau Pinang berbangsa Cina itu boleh bertutur dalam 16 bahasa termasuk bahasa Inggeris, Perancis, Arab, Tamil dan Greek. Hasil pengalaman 6 tahun bekerja sebagai pemandu kapal yang membawanya mengelilingi dunia sebelum memilih menjadi pengayuh beca. Keupayaan itu membolehkannya berinteraksi dengan pelancong dari pelbagai negara sambil berkongsi kisah di sebalik bangunan warisan, lorong-lorong bersejarah dan kepelbagaian budaya yang menjadikan Georgetown diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ini dah, saja pada beli kan? Berapa bahasa kau boleh cakap? Saya 16 bahasa, anak kapal. Pandu kapal, memang tak gini. Katanya beliau belajar bahasa asing untuk berkomunikasi ketika bekerja sebagai pemandu kapal sejak 40 tahun lalu dan kini menggunakan kelebihan bertutur dalam pelbagai bahasa untuk menarik pelancong asing menaiki beca dan melihat sekitar Georgetown. Menurut Ciko, musim paling sibuk ialah apabila kapal persiaran berlabuh di Pulau Pinang, terutama pada penghujung tahun apabila ramai pelancong asing membanjiri bandar warisan itu. Walaupun pendapatannya bergantung sepenuhnya kepada kehadiran pelancong dan tidak menentu, beliau tetap bersyukur kerana mampu memperoleh antara 80 hingga 150 ringgit sehari pada hari yang baik. Seorang lagi pengayuh beca, Saiful Kamis, 33 tahun berkata, walaupun hanya memperoleh 2 atau 3 perjalanan sehari, permintaan terhadap perkhidmatan beca masih memberangsangkan, terutama pada hujung minggu, musim cuti sekolah serta ketika ketibaan kapal persiaran. Beliau berkata pengusaha beca turut menerima tempahan daripada operator pelancongan selain pelanggan yang datang secara terus dengan setiap pengayuh berlesen hanya dikenakan kadar sewaan beca sebanyak RM80 sebulan. Lepas sekarang kami kena ikut dia. Macam kami tak boleh masuk one way. Kalau masuk one way, dipakai saman kami. Kira ada peraturan. Peraturan. Kira semua orang jalan kena ikut traffic light. Tak boleh ikut one way. Sebab banyak orang dah komplain. Bagi Ku Kian Bun, 60 tahun pula, memilih mengayuh beca sejak 2 tahun lepas selepas sukar mendapatkan pekerjaan lain akibat faktor usia dan bekas tukang masak itu menyifatkan pekerjaan pengayuh beca sebagai pilihan terakhir. Namun, menganggapnya masih mampu memberikan sumber pendapatan. Pasal ini sekarang semua ada orang, semua sudah tua. Tak dapat kerja, nak cari kerja pun susah. Katanya selain membawa pelancong mengelilingi destinasi ikonik seperti Chu Jetty, Little India dan deretan jetty warisan di Georgetown, pengayuh beca kini turut membantu mengambil gambar dan merakam video sebagai nilai tambah kepada perkhidmatan mereka. Walaupun jumlah pengayuh beca semakin berkurangan, beliau percaya kenderaan warisan itu masih mempunyai tempat tersendiri dalam industri pelancongan Pulau Pinang kerana menawarkan pengalaman yang tidak mampu digantikan oleh pengangkutan moden. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata, 92 pengayuh beca berdaftar terus menjadi duta pelancongan bergerak negeri. Setiap pengayuh menerima bantuan allowance RM200 sebulan daripada kerajaan negeri bagi memastikan warisan pengangkutan tradisional itu terus dihara. Selain diharap dapat menarik lebih ramai generasi muda untuk meneruskan profesion tersebut.